وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرني ما علمته إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita dalam majlis ilmu yang sangat dituntut dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin hampir nak masuk hari raya Kurban. InsyaAllah moga-moga apa yang kita lakukan ini semua diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sebelum kita melihat kita melihat sedikit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Ibnu Nafi' menyebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istashfu bima hamidallahu ta'ala bihi nafsah qabla an tahmidahu khalquh wa bima madah Allah ta'ala bihi nafsuh alhamdulillah wa qul huwallahu ahad faman lam yashfi'il qur'anu fala shafahu ahad. Rawahu Ibnu Nafi' an Rijal. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu sembuhkan yang ni jampi. Malam ni masuk bab bomo sikit kan. Sembuhkan jampi sebarang penyakit kamu dengan barang yang buat memuji Allah Ta'ala akan dirinya sebelum daripada memujikan dia oleh makhluknya. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah bila mana seorang itu sakit dan sebagainya, hendaklah penyakit itu dengan barang yang memujikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut yang ni memujikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sebelum kita memuji selain daripada Allah, yang ni memuji makhluk. Terutamanya sekiranya kita sakit, biasanya orang duk jumpa bomoh sakit saja, kadang-kadang anak tidur tak lena tengah malam. Tengah malam duk keyau dan sebagainya, tak jumpa yang lain lah. Yang pertama dia jumpa doktor, yang kedua ataupun bomoh, terus jumpa bomoh. Bila bomoh itu kalau kita jumpa itu, kalau dia tidak memujikan Allah Subhanahu wa taala, balik. Jangan duk terus buat ubat tersebut sekiranya dia tidak memulakan memuji kepada Allah. Yang ni apa dia? Oleh makhluknya, yang ni baca yang pertamanya baca Al-Fatihah. Di rumah boleh buat kan? Di rumah kita pun boleh, sekiranya kita rasa tak apa sihat dan sebagainya, ambil ayat secawan letak ke depan, istighfar sikit, selawat, lepas tu baca Al-Fatihah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya, baca sampai akhirnya, dari permulaan sehingga akhir. Sekiranya bacaan kita tu betul, hati kita lurus, ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan bagi menyembuhkan penyakitnya. Dan dengan barang yang mentauhid ia akan dirinya, yakni kul huwallahu ahad hingga akhirnya. Dipertemukan dengan jampi itu baca Fatihah dengan kul huwallahu ahad, insya-Allah. Maka barang siapa tidak menyembuhkan dia oleh Quran, maka sanya tidak lagi dapat menyembuhkan dia oleh seorang. Sekiranya dua ayat ini kita baca ataupun ayat-ayat yang lain kita baca, tidak menyembuh juga penyakit tersebut,
barangkali bacaan kita tidak betul, ataupun hati kita tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertamanya baca Fatihah, yang seterusnya baca Qul huwallahu ahad. Sebarang penyakit, kalau kena sihir, kena perbuatan manusia itu cara lain pula dalam surah yang tertentu. Tuan-tuan nak keterangan lanjut, ada di belakang sana. Setiap malam Jumaat ada perubatan Islam, kan, yang dibuat kerusu di depan sana. Sekiranya anak kita demam panas, kan, biasanya demam panas kita akan jumpa siapa dah? Demam panas, jom pergi klinik. Demam panas, jom pergi klinik. Terus jumpa klinik, kan, lupa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan lah, kan, kebiasaan demam panas saja, jom pergi klinik, kan. Maka sebelum pergi klinik, kita kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi dengan satu ayat pendek saja, yang tu kita boleh amal di rumah kita, kan. Sebelum nak jumpa klinik, cuba ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anbiya, kan. Ayat ke berapa saya tak ingat, cuma boleh sebut ayat tu. Di situ Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tuan-tuan boleh ingat ayat tu, cerita Nabi Ibrahim. Ketika mana Namrud nak bakar Nabi Ibrahim itu, dia buat terbi besar, kan. Kita hari ni terbi kita kecil, ada terbi burung dan sebagainya, tapi Namrud buat terbi besar. Boleh kata Nabi Ibrahim tu boleh duduk dalam getah tu, dia tarik dengan berapa belas orang pungai ke dalam api. Pungai Nabi Ibrahim ke dalam gunung api itu. Ketika itu Allah Ta'ala perintah kepada api, Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api, berikan dingin kepada Nabi Ibrahim dengan sejahteranya. Maka api itu tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk dengan rileks, dingin, sejuk suasana seperti aircon. Maka anak kita boleh buat sekiranya demam panas itu. Maka ulama mengambil pendekatan dengan kita, boleh kita mengamalkan ayat itu untuk menyejukkan badan, termasuk diri kita. Panas sangat, dia minum air, balik rumah demam panas terus. Jangan jumpa klinik, kan. Bukan tak suruh jumpa tu, ikhtiar tawakal tu memang disuruh syarak, kan. Maka sebelum kita pergi klinik dengan doktor dan sebagainya, kita diberi ubat, kita diberi penawar. Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu qur'ani ma syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku tidak turunkan Quran itu memberi penawar bagi orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Quran semuanya menjadi penawar kepada kita sekiranya kita mengetahui. Maka ayat itu kita boleh ambil, baca bismillah, Fatihah sekali, baca ayat tadi, emui dekat ayat ni, minum. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pergi menyejukkan dengan izin Allah SWT ke badan kita. Dan perkara yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu banyakkan berkata la haula wala quwwata illa billah, kan. Ayat ini kalau kata bacaan ini Imam Ghazali sebut pada hari Isnin. Hari Isnin kita baca la haula wala quwwata illa billah, kan, hari Isnin. Tapi kalau kata Nabi kata, sekiranya kamu baca selalu setiap masa kamu baca selalunya, apa dia disebut? Karena yang demikian itu menolakkan 99 pintu daripada kemudaratan. 99 pintu daripada kemudaratan, macam-macam kemudaratan, kan. Boleh jadi macam-macam akan timpa pada diri kita, akan tersimpang perkara itu sekiranya kita amalkan ayat tadi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ayat itu. Dan salah satunya daripada 99 itu, terutamanya apa dia? Duka cita akan hilang pada diri kita. Kita tidak akan dapat penyakit duka cita, walaupun musibah main kat kita, tetapi duka cita Allah Ta'ala akan bagi hilang. Sebab apa? Dia selalu mengamalkan la haula wala, aku tidak upaya melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya maka amalkanlah. Moga-moga kita dengan hadis ini dapat faham dan dapat aman dalam kehidupan kita sebelum nak jumpa klinik ataupun bomo dan sebagainya. Kalau pergi jumpa bomo, kalau dia tidak memuji kepada Allah, baliklah, tak usah duduk tunggu dah, kan. Jangan duduk tunggu sekali lagi. Dia sebut macam-macam, pengeras macam-macam, bagi lungut juga. Akhirnya kita pun sekutu dengan dia, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dulu Tok Guru pun sebut di sini, kan, seperti mana jerawat, kan.
Muka kita ada jerawat, tapi lelaki tak apa ada sangat, kebanyakan perempuan muslimat kan. Tapi ada juga lelaki ada jerawat banyak, tapi biasanya ada ubat macam-macam dia pergi buat sana kan, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi dekat kita, ubat ada dalam diri kita kan. Masih ingatlah dari sini sebut ubat ada dalam diri kita, ubat jerawat ini kan, ada diri kita. Mana ada kan, tak tahu memang tak ada, tapi kalau kita tahu ada kan. Sekiranya jerawat ada, kalau pergi klinik mungkin dia akan kurang, tapi dia akan timbul balik ya. Kalau kita tak ada apa, anak isteri kita sekiranya ada, ataupun rakan kita, anak rakan kita ada, bagi tahu kan. Terutamanya kalau dah bagi tahu habat kat dia, jangan pergi habat kat farmasi, sebab nanti ubat dia tak laku pula kan. Apa dia ubat dia? Hidung ini ada berminyak, kalau kita picit tengok dia akan keluar minyak. Tuan-tuan picit sendiri ya, jangan picit hidung saya, dia akan keluar minyak. Maka sebelum picit di sini, kita buangkan yang mana ada jerawat tadi, buangkan dia punya nanah itu, buang, lap tangan, maka picit hidung, keluar minyak. Ambil minyak ini, sapu dekat yang timbul jerawat tadi, sapukan jerawat itu. InsyaAllah lepas ni dia tidak akan naik dah kan. Yang tu ada dalam diri kita, maka tuan-tuan boleh ambil benda tu. Kalau tak ada, bagi dekat kawan-kawan kita. Baik, moga-moga kita dapat faham sedikit sebanyak. Malam ni saya nak baca satu tajuk dia mengenai sembahyang. Lepas tu saya nak masuk sedikit mengenai korban. Tak lama dah nak masuk, sekurang-kurangnya sikit sebanyak kita dapat memahami mengenai korban yang selama kita dah laku ni bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Baik. Masalah 42. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada ceraian yang panjang di antara takbiratul ihram imam dan makmum pada sembahyang Jumaat. Pada sembahyang Jumaat jangan ada ceraian yang panjang kan. Imam dah takbir, kita duk asyik perkara lain lagi, jangan buat demikian. Dan di sini disebut jika bertakbiratul ihram imam dengan sembahyang Jumaat dan para makmum melambat-lambatkan takbiratul ihram mereka hingga imamnya rukuk, maka boleh tak sah sembahyang Jumaat. Tapi sekiranya 40 orang kan, sekiranya 40 orang itu kena berhati-hati kan. Kalau kita duduk sembahyang di sini Masjid Al-Hana, alhamdulillah beribu orang kan, sebab masjid lama semuanya pakat main di sini, tidak dibuat sembahyang Jumaat. Masjid Indah tidak buat sembahyang Jumaat, main buat di sini ramai. Tapi sekiranya kita balik kampung, kadang-kadang kampung yang tertentu kena tunggu kan. Tengok-tengok jemaah ada 36 orang. Biasa kan, biasa kena macam kisap dahulunya, bila keadaan itu macam Taman Nilam tak bangun lagi ketika itu, tengok-tengok Allah 34 orang kan. Maka setiap orang tu tengok siapa tak mai, tengok muka pakat kenal, oh dia ni tak mai, ikut kau di rumah, ikut di rumah kan. Kira-kira tak cukup juga, tunggu lagi, tunggu 10-15 minit, tengok cukup 40 orang, cukup 40 orang. Berlaku demikian di mana-mana tempat pun memang akan berlaku, di luar sana pun berlaku banyak kali. Tidak cukup, hingga tunggu sampai cukup baru buat sembahyang. Maka sekiranya 40 orang itu, sekiranya berlaku, kata di sini sebut, sekiranya imam dah takbiratul ihram Allahu Akbar sembahyang Jumaat, yang lain tu dia asyik lagi, dia tak mau takbir lagi. Bila imam takbir dia tak mau takbir lagi, dia dah asyik benda-benda lain. Dia tunggu relax, tunggu hari ni masa sejuk sikit, aircon kuat kot hari ni, dia duk fikir benda lain, dia tak takbir. Hingga imam pun Allahu Akbar rukuk dia, baru Allahu Akbar. Mau tidak mau dia kena baca Fatihah bagi habis. Dan Jumaat mereka, dan berkata Syekh Al-Qufal, dan jika mereka mentakhirkan daripada rukuk imam nascaya sah Jumaatnya. Sekiranya dia niat untuk mentakhirkan rukuk itu, maka sah Jumaat dia. Tapi syarat dia nak rukuk, imam rukuk, imam i'tidal, dia rukuk, baru dapat rakaat. Seperti mana kita sebut dulu orang yang mewafik.
dia tidak boleh tertinggal dengan imam 2 rukun fi'li walaupun pendek. Kalau sembahyang jemaat 40 orang saja ada, kalau dia tertinggal 2 rukun fi'li dengan imam, imam turun sujud, dia baru nak rukuk, batal dia sembahyang, batal makmum tadi. Salah seorang batal makmum, maka tidak cukup 40 orang, jadi 39. Bagaimana nak sah sembahyang jemaat? Bagi mazhab kita Imam Syafi'i ambil 40 orang kan. Kalau mazhab lain dia kata tak semestinya 40 orang kan. Boleh jadi 20 orang, boleh jadi 30 orang, boleh jadi lebih daripada itu. Sebab ketika itu bilangan Jumaat ketika Nabi SAW mendirikan sembahyang, ketika itu cukup dengan 40 orang. Ada masa lain Nabi sembahyang lebih daripada itu, sebelum itu masih kurang. Maka mazhab kita mengambil kuat 40 orang kan? Ambil daripada apa? Daripada umur Nabi, lantik daripada sebagai Rasul dan sebagainya, semuanya 40. Maka ibadah jemaat pun dikira sebagai 40 orang. Dalam 40 orang sekiranya kalau ramai sekalipun, kita kena berhati-hati. Contohnya 70 orang. Sembahyang jemaat dia tidak sama seperti sembahyang waktu-waktu lain. Sembahyang jemaat dia dikira sebagai kamil mukamil. Tuan-tuan lebih fahamlah ayat tu. Maknanya dia ni tidak meninggalkan sembahyang jemaah. Kalau nak kira betul lah tuan-tuan. Tapi belum dikira demikian. Kalau kira macam tu tuan-tuan, duk kira gugok tengok 30 orang, tak boleh buat jemaat kan. Sebab nak kena kira 40 orang tu kamil mukamil. Kesempurnaan pendengaran dia, kesempurnaan hukum hakam dia, dari segi fiqh dia arif. Imam baca apa dia tahu, imam khatib baca apa dia faham. Yang tu baru dikira para jemaat. Maka bila kita tahu perkara tu, kita tidak akan tinggal sembahyang jemaah. Sebab akan dikira. Nak kira dia tu sah sembahyang jemaat, dikira dia sebagai dia tidak meninggalkan sembahyang jemaah. Tak semestinya dia duduk jauh kena mai sini tak. Di mana-mana dia pergi, dia sembahyang jemaah. Yang tubuh dikira kamil mukamil. Walaupun kata 40 orang lebih sekalipun, kita kena jaga sedia sebagai kita jangan jadi selain daripada orang kamil mukamil itu. Sekiranya tadi apa, dia mentakhirkan daripada rakaat imam nasiyah sah jemaah. Sekiranya dia mentakhirkan, dia baca Fatihah bagi habis. Imam rakaat, dia tak dapat rakaat lagi, maka dia baca Fatihah bagi habis. Imam i'tidal, dia pun habis Fatihah. Kalau dia pun sempat rakaat tok maninah, maka imam sujud, dia pun bangun, yang tu baru dikira rakaat, dapat sembahyang jemaat itu. Dan berkata Syekh Abu Muhammad, disyaratkan bagi sah jemaat itu bahawa penceraian di antara takbiratul ihram imam dan para makmum tidak terlalu panjang. Walaupun bukan 40 orang, tapi kalau ramai sekalipun jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang, sebab dibimbangi kalau sekiranya jemaat, kalau kita bila ramai, kadang-kadang bila imam rakaat, imam i'tidal, salah seorang tu dia baca Fatihah tak habis lagi, imam dah i'tidal. Kalau dia tidak habis Fatihah, imam turun sujud, dia habis Fatihah, dia tidak boleh rakaat, dia kena turun sujud, dia kena ikut sujud. Maka bila imam bagi salam lagi, dia kena tambah lagi 1 rakaat. Berapa orang yang faham perkara tu kan? Berdai je nak merokok bila kan, bagi salam lagi, aku bangun seorang-seorang, orang akan tanya aku, bangun pasal apa kan? Bangun pasal tadi nampak sujud dah kan? Bila tanya demikian, jangan duk tanya, sama-sama mengaji kan? Maka alhamdulillah, jangan ada perceraian dengan di antara takbiratul imam dan para makmum itu tidak terlalu panjang. Dan berkata Imam Haramain, disyaratkan para makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihah mereka dan sempat mereka bertamaninah dalam rakaat sebelum imam bangun kepada i'tidal. Tengok di situ, sekiranya dia lambat-lambat takbiratul ihram, tapi Imam Haramain kata mau tidak mau pun syarat dia baca Fatihah tu bagi habis, dia rakaat dapat tamaninah bersama imam. Kacau sebab tadi takbir dia buat lambat-lambat. Bila takbir lambat-lambat, sudah tentu dia akan bacaan dia Fatihah tidak habis. Mau tidak mau, imam rakaat dia mungkin tak sempat rakaat. Sebab apa? Dia melambatkan takbiratul ihram kan?
Sebab tu kita disunat ketika mana bila imam takbir saja Allahu akbar, kepak di sini, tersaduk asyik perkara lain lah, terus takbir Allahu akbar kan, Allahu akbar, terus angkat takbir kan. Sebab tu perkara-perkara sunat yang kita sebut dahulu, mai awal dan duduk i'tikaf dan sebagainya, terutamanya hari Jumaat. Hari Jumaat mai awal. Mai awal, kalau mai awal, siapa mai awal tu duduk ke depan terus kan. Jangan duduk tempat imam sudahlah, duduk soft di hadapan kan. Penuhkan soft dan sebagainya. Dan sempat tamaninah di dalam rokok sebelum imam bangun kepada i'tidal. Maka apabila mereka dapat menghasilkan yang demikian, nescaya tidaklah mudarat penceraian itu, dan pendapat ini ialah yang lebih asah di sisi Imam Ghazali. Dua pandangan ini disebut sekiranya walaupun dia takbir itu buat lambat-lambat, tetapi syarat dia baca Fatihah, rokok imam pun dapat tamaninah bersama imam. Bersama imam. Maka yang tu tidak mudarat walaupun dia takbiratul ihram, walaupun lambat sekalipun kan, sah sembahyang Jumaat kan. Tapi tak timbul masalah di sini sebab di sini aman. Mungkin kita balik kampung, dekat kampung kita masjid itu kehadiran kurang, hujan lebat kan, hujan terlalu lebat kan, maka kehadiran kurang kita kena berhati-hati kan. Sepakat takbiratul ihram jangan lambat sama sekali. Sekiranya lambat imam i'tidal, kalau kita tidak rokok maka kita tidak dapat rakaat itu. Kalau 40 orang saja tidak sah sembahyang Jumaat. Tidak sah sembahyang Jumaat. Kalau bagaimana nak tahu tidak sah? Kalau kita kena sebut dah kan. Bila pasal imam dah turun sujud, dia nak turun sujud, dia baru habis Fatihah, maka dia tidak boleh rokok. Kalau dia rokok, batal sembahyang dia. Kalau dia tak rokok pun, kalau dia ikut sujud pun batal Jumaat. Jumaat tidak sah. Nak buat apa? Mau tidak mau tu imam kena sebutlah. Sembahyang itu tidak sah dah kan. Maka kena takbir semula. Para imam akan takbir semula, sembahyang semula. Maka imam kalau itu ambil keras tu, ambil tungkat tiang apa? Tungkat khatib itu. Jangan duk buat dah noh. Buat sekali lagi kena kan. Sebab kena tanggung dosa tuan-tuan. Dosa kita tidak nampak kan. Kalau nampak tuan-tuan, kalau nampak hujan lebat pun kita akan mai. Kalau nampak dosa. Sebab tak nampak lah. Macam minggu lepas saya sebut. Sebut apa? Nabi sebut, sabda Nabi SAW, sekiranya Allah nak meletakkan dia tu syukur dengan sabar, sekiranya dia letak agama Allah itu tempat yang tinggi, dunia tu tempat yang ke bawah, Allah Ta'ala catat pada diri dia syukur dengan sabar. Ada orang tanya dulu, maksud ustaz ni sebut apa tu syukur dengan sabar? Kadang-kadang berlaku lah, bila dia tidak letak agama Allah tempat yang tinggi, dia akan anjurkan program yang melalaikan manusia. Program yang melalaikan manusia, maka kita melihat kita dapat tuis kaki kan, mandi bogeh, nak kayuh bogeh dan sebagainya, kita tuis kaki. Kita juga dapat bahagian sekiranya kita melihat duk kempen main tengok, nak tengok apa benda bogeh kan. Maka siapa-siapa pergi pun maka akan dapat bahagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sekiranya dia letak agama Allah di tempat yang tinggi, sudah tentu dia tidak akan terlibat program tersebut. Sebab apa? Yang tu boleh melalaikan manusia, boleh murka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ni saya sebut tadi, saya baca satu tajuk saja, kita masuk mengenai korban sedikit insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab maja'i fadha'il adhihah. Bab telah yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menyebutkan kelebihan sembelih korban. Kelebihan sembelih korban. Dekat ini kita boleh sembelih korban sejauh mana kita faham, Allah alam. Mungkin dah faham, tapi lagi untuk memahami kita sebut pada malam ni. Ketahuilah dalam Bahrul Madhi jilid yang ke-11. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula menyembelih korban itu ialah menyembelih unta atau lembu, kerbau ataupun biri-biri kerana berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya haji hingga hari tasyrik, dan disedekahkan setengahnya kepada jiran dan setengahnya kepada
miskin, dan setengahnya berikan makan ahli di rumah, sebagaimana lagi akan dinyatakan bicaranya dalam banyak yang akan datang ini. Maka disunat kepada kita untuk buat korban itu unta, terutamanya unta, kalau kita mampulah kan. Unta boleh berkongsi 10 orang. 10 orang. Unta sekok berapa tuan-tuan? Tak mahal sangat, dalam 12,000 kot. Tak mahal 12,000 kan. Tak mahal sangat lah, teratur kan. 12,000, maka kalau seorang jatuh mungkin 1,200 kan, kalau 12,000 kan. Kalau mampu buat unta. Kalau tak mampu unta, yang keduanya apa dah? Buat lembu. Kita ada buat alhamdulillah lembu, kebab dan sebagainya, ataupun biri-biri. Yang tu boleh dibuatkan untuk buat korban. Maka setengahnya itu kita bagi kepada jiran, terutamanya bagi kepada orang miskin, dan yang sedikitnya makan untuk ahli keluarganya kan. Sedikit di sini duk agih macam mana wallahu alam, tapi seelok-eloknya dalam 2 kilo kan. Yang tu seelok-elok 2 kilo. So, satu bahagian yang masuk itu dia dapat pangu daging 2 kilo. Sedikit hati dan lempar dan sebagainya. Tulang tu sedekah kepada orang semuanya. Maka amatlah dituntut akan dia oleh syarak hingga kata setengah ulama wajib. Setengah ulama sebut wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang kemudahan nafkahnya. Dia ada duit mewah, dia dah cukup sentiasa, tiap tahun ni tidak ada masalah bagi dia. Takat 45,000 setahun ni perkara kecil saja bagi dia. Maka setengah sebut wajib bagi pada diri dia, tapi setengah sebut sunat. Sunat juga. Maka mazhab kita ambil perkara itu semuanya sunat. Maka barang siapa hendak mempersediakan tunggangan bagi negeri akhirat, maka pilihlah mana-mana binatang, unta ataupun lembu, kerbau dan biri-biri, buatkan korban di dunia ini. Sekiranya kita nak tunggangan di mana? Di akhirat sana. Nak lintas titik siratul mustaqim itu sejauh mata memandang. Tuan-tuan nak pandang sebelum titik siratul mustaqim, kita pandang dulu langit. Ujung langit dekat mana? Tengok memang nampak, melihat langit nampak. Hujung langit sana di tepi laut nampak seolah-olah dia demikian. Macam ayat laut di sini lah, ni hujung langit. Kita nampak demikianlah. Kalau pergi memang boleh sampai. Ada orang pergi tak sampai, akhirnya minyak dia pun habis. Pergi dengan bot kan. Minyak habis, hujung langit tak sampai. Yang tu yang kita melihat lah ni. Apatah lagi titik siratul mustaqim. Maka sekiranya kalau kita ada tunggangan di mana bila kita buat kurban di dunia ni, buat lembu, sekok nak buat tak mampu, maka setiap tahun kita ambil satu bahagian, cukupkan seekor lembu. Setiap tahun satu bahagian cukupkan 7 tahun. Jadi cukup seekor lembu, maka jadi tunggangan kita. Tapi kalau dia setahun hanya dia buat sekali ya, tak apalah, yang tu pun sunat. Sama-sama lah kongsi di sana naik tunggangan. Lembu kata, boy hampa pun teruk sangat, aku sekok yang panik 7 orang ni kan. 7 orang sampai naik kan. Kiak sama aku tidak akai, hampa dah akai kan. Lembu kata kita kan, tak kata nanti saya sebut kan. Maka sekiranya kalau boleh buat setiap tahun itu sekok satu bahagian. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sukakan orang yang berkorban itu, dan pahala bagi orang yang berkorban itu tiada terkira akan banyaknya, sebagaimana datang pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, kelebihan Allah Taala itu bagi kepada orang yang berkorban ini terlalu banyak sehingga tidak terkira. Maka dengan hadis ini yang menunjuk an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamun min amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqil dam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi isterinya namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada beramal anak Adam akan amal pada hari raya haji itu yang lebih suka kepada Allah daripada menumpahkan darah, menyembelih binatang kerana korban dan ibadah kepada Allah. Kata Siti Aisyah, isteri kepada Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mukmin bagi anak Adam itu akan yang buat ibadah yang lebih suka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan buat yang menumpahkan darah, yakni korban, lembu dan sebagainya. Perkara itu dia akan buat. Dan disebutkan lagi bahwasanya datang ia supaya dinaik dan ditunggang oleh tuannya pada hari kiamat dengan cukup juzuk-juzuk tubuhnya, dengan tanduknya dan bulunya dan kukunya.
Ketika mana kita buat korban di dunia ni, di akhirat esok kita akan naik tunggangan itu, kenderaan itu cukup dengan juzuk seperti mana di dunia. Bulu dia ada, kuku dia ada, tanduk dia ada, kan? Semuanya lengkap. Kita naik kenderaan itu di mana? Di akhirat sana. Dan disebutkan lagi dan bahwasanya darah sembelih itu jatuh daripada Allah dengan satu tempat dahulu daripada bahawa jatuh ia daripada bumi. Maka orang yang berkorban itu sekiranya dia ikhlas, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tukang sembelih letak saja pisau sembelih, darah memancut itu sebelum jatuh ke bumi, keluar saja darah, Allah Taala dah qabul, terima ibadah dia buat korban itu. Darah belum jatuh tanah lagi, keluar darah saja, Allah Taala terima ibadah korban dia. Syarat dia ikhlas kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia korban itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu cerita Hindustan tentang melihat tak tahulah, kan? Masih ingat cerita lama, tajuk dia Qurbani. Biasa tengok dah Qurbani. Tengok macam tak minat ya, kan? Macam tak minat ya Qurbani, kan? Dulu ni saya rasa, kalau tak silap saya, ada dulu lepas jemaat ni di rumah baik, di kedai kopi baik, tayangan Hindustan lah. Tahun 90-an, 92 kan. Lepas jemaat saja televisyen akan tayang cerita Hindustan, kan. Tengok daripada pukul 2, pukul 4.30 baru balik rumah. Kalau duduk kat kedai kopi lepas jemaat, dia tak balik rumah, dia terus pergi kedai kopi. Belah sini wallahualam, kalau belah Pulau Pinang kebanyakan macam tu, kan. Dengan kepiah putih dah, dengan baju Melayu, dengan kadang-kadang sampin pun ada lagi, duduk tengok kah gelak balik. Isteri di rumah tunggu mana abang pergi makan kenuri ke mana tu, padahal dia kenuri dengan Hindustan, kan. Di situ disebut sana dalam Qurbani itu, dia orang yang belum Islam, dia tidak Islam, tetapi dia mengambil pengajaran dari segi korban, kan. Lagu itu pun lagu bagus, kan. Dia sebut babih kutu korban merijan miradil mirahiman yari meri kustihe sa kudarde sa korban he kurbani. Kalau saya lagu mungkin tuan-tuan terlena lagi. Ini saya tak lagu, saya buat seperti sajak ah. Saya boleh lagu korban ni tu. Sebab dia sebut di sana, apa saja ada dalam diriku aku akan korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yari meri kustihe, apa yang ku kasih, apa yang ku sayang pada diriku yang ada dalam milikku, aku akan kurban kepada Allah. Sebab apa? Hatiku mempunyai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah, inilah kurbanku. Ketika itu dia nak perang dengan musuh, kan. Maka walaupun jiwa dia, nyawa dia melayang sekalipun, biar pergi melayang, sebab aku kena kurban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak sampai demikian, kurban beli lembu lah, kan. Nyawa kita tak melayang, kan. Sebab nak melayang nyawa lembu, bukan nyawa kita. Boleh tuan-tuan lakukan. Baik, sunat mencarikan elok warna binatang yang dikorbankan. Maka sekiranya kita nak buat korban itu, cari warna yang elok, kan. Tapi yang duk buat ni memang alhamdulillah lah, kan, lembu yang elok. Tapi ada yang kita jumpa, tengok pun orang sebut Allah, dia sebutnya tu Allah, lembu, kalau dia sebutnya tu, itu tak elok dah lah. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama' di atasnya telah berkata, ashab kita, bermula yang lebih afdalnya adalah putih. Cari putih dulu kalau ada, kan. Nak buat korban ni cari putih dulu. Dalam pakaian pun Nabi SAW bersabda, hendaklah, walaupun Nabi ada pilihan, pakaian Nabi ada 4 warna: putih, hijau, merah, hitam. Nabi ada 4 warna pakaian. Tapi Nabi kata apa? Lebih afdal adalah putih. Pakaian Nabi adalah lebih afdal, kata Nabi, putih. Termasuk buat korban, sekiranya nak pilih korban yang seelok-eloknya, cari lembu yang warna putih. Jenuh cari nak dapat sekok 2 pun jenuh, kan. Maka sekiranya tidak dapat putih, maka ambil yang kedua, apa dah? Yang ni kuning. Tak ada putih, cari yang kuning. Maka kuning pun ada tak berapa banyak. Kita nak 8 ekor, kuning ada 3 ekor, ambil 3 ekor dulu. Maka selain daripada kuning, ada ambil yang kelabu dan sebagainya. Dan kalau dah kelabu pun dah tak ada dah. Awal tadi putih, yang kedua kuning, yang ketiganya kelabu, tak ada. Ambil yang bercampuran, hitam dengan putih, kan.
bertampuk-tampuk hitam ada, putih dah, pilih lembu sedemikian. Yang dua ada memang lembu tu lah, kalau tu yang dua ada pun kan. Maka tapi yang afdal apa dia, pilih yang pertama dulu sekiranya kita nakkan afdal. Harus berwakil sembelih korban itu kepada seorang muslim dengan tiada khilaf. Harus hukum dia, kita nak buat korban tu wakil kepada orang. Termasuk kita nak beli lembu pun kita kena angkat jual beli dengan orang yang nak beli kan. Ketika mana kita surah duit dengan ini, saya duit beri satu bahagian daripada lembu saya untuk buat korban, kita kena wakil kepada pengurus yang nak beli lembu kan. Yang tu satu. Yang keduanya, kita kena wakil ini bahagian saya untuk menyembelihkan lembu, bukan kita sembelih tekok, kita sebatu bahagiannya, kita kena sebut sebahagian kita ini sembelih lembu dan sebagainya. Tapi yang seeloknya, walaupun kita wakil, setelah mana wakil, ketika mana nak sembelih lembu berkorban tersebut, sunat kita menghadir diri di depan lembu itu kan, sebab kita yang buat korban, maka kita hadir di depan lembu, maka ketika mana nak sembelih kita pun ada, sunat ketika itu. Baik, yang seterusnya sunat mengucap basmalah dan takbir pada yang ni orang yang sembelih lembu kan. Saya tanya ada satu tempat sembelih, dia sembelih lama dah kan, sembelih lembu ni baca apa kan, dia sebut bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tak betul? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul tak betul? Tuan-tuan nak angguk kepala apa macam bimbang kan? Tak apa, angguk tak apa kan. Salah kita boleh berbetul, tak betul kita boleh berbetul. Kalau betul lagi alhamdulillah. Saya sebut bacaan ni saya betul tak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak pernah sembelih apa-apa. Burung kah, itik, ayam. Tentu kita biasa sembelih sesuatu kan, binatang yang boleh sembelih. Ketika mana sembelih kita baca apa? Ya? Oh, betul. Ada yang sebut bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita ambil balik ketika mana kita nak tidur, kita baca. Kita tak baca bismillahirrahmanirrahim ahyam wa amut. Kita tak baca, kita baca apa? Bismikallahumma ahyatu wa amut. Tidak baca bismillahirrahmanirrahim kan, kita sebut bismikallah. Termasuk ketika mana nak sembelih, kalau sebut bismillahirrahmanirrahim, Allah, lembu pun tengok mata, hang biar betul hang baca tu dengan nama Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tengok, tapi penyayang hang letak pisau kat leher aku. Kalau lembu bicara macam tu jenuh, terlepas pisau kita kan, sebab memang salah kan. Memang salah bacaan, tidak kena pada tempat. Seperti mana abang kita sebut tadi, itu tepat. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan sebut bismillahirrahmanirrahim. Yang ni orang yang sembelih lah. Kalau kita yang ada dekat tu, kalau dia sebut itu, kita pegang tangan bahu dia balik kan. Kalau dia sebut bismillahirrahmanirrahim, kita pegang bahu dia. Sebut lain, kata bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan baca bismillah. Kena tegak juga. Biasanya kebiasaan nak tegak tak berani. Kalau hang tegak aku, nah pisau hang sembelih sendiri. Biasanya macam tu lah kan. Kalau orang yang biasanya yang tak boleh tegak siapa dah? Tukang mandi mayat, tukang korek liang lahat, dan orang yang sembelih korban. Yang ni nak tegak cukup bimbang. Kalau tegak saja hang pandai, hang buat. Biasa kena tuan-tuan kan. Hak ni nak tegak susah. Maka nak tegak ada cara hikmah dia. Kena cari jalan yang dia tidak terasa kan. Hak ni memang cukup terasa. Kalau kita betul saja, hang buat gitu, dia tinggal balik gitu, dia tak nak jenuh pujuk tuan-tuan. Maka mau tidak mau kita kena ada hati terbuka. Sebab siapa saja boleh terima teguran, terutamanya bila dia sembahyang jemaah, dia kena ada sifat kasih sayang dan sebagainya. Baik, barang yang tiada harus daripada segala korban, yang ni kita kena jaga. Barang yang tidak harus pada ketika menambah korban. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, 4 perkara aib jika ada pada binatang yang hendak diperbuat korban, nescaya tidaklah ia menjadi korban. Dan jika disembelih juga tidak ambil iktibar dan tidak masuk dalam bilangan korban itu. Maka 4 perkara ni sekiranya ada di pada lembu itu, kalau kita buat juga, maka tidak dikira dia sebagai korban. Nah, ini kita kena jaga kan.
sebagai dia bukan buat korban, tapi kira sembelih macam biasa saja. Dia tidak terangkat sebagai korban pada hari itu. Maka semuanya empat yang akan sebut oleh hadis ini telah ijma' ulama mengatakan tiada sah korbannya. Sekiranya empat perkara ni ada pada binatang tersebut, buat juga, maka tidak sah pada korban itu. Kan? Sembelih dah sah, boleh makan daging, tapi dari segi ibadah korban tidak sah. Kan? Tidak sah dan baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwariatkan daripada seorang sahabat Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah mengata ia akan hadis ini daripada sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, tiada diperbuat korban dengan binatang yang ringkat ataupun capek yang nyata aib sekira-kiranya tidak terlomba, dan tiada upaya sama sampai dengan kawan-kawan ke tempat beri makannya dan tempat pelihara oleh kerana amat yang tidak mampu diikutinya. Sekiranya lembu itu ringkat ataupun capek, kaki cukup semua dia capek, kalau kata berlomba nak balik rumah, lembu itu nak balik rumah, yang lain dah sampai rumah dah, yang dia ada 4-5 km lagi, sekok lembu tu dia lambat. Sebab orang capek, kalau orang capek pun lambat, apatah lagi lembu kan. Lembu capek, maka dia jalan slow-slow kan, slow-slow dia jalan. Hak lain tu memang laju sampai ke rumah dah, dia tak sekok lembu ni tak sampai lagi, jalan lengang lengok, slow motion orang panggil kan, lengang lengok. Hak tu kita pilih buat korban. Maka sekiranya yang tu kita buat pilihan korban, maka korban itu tidak sah, sebab dia di kategori tidak masuk dalam perlombaan boleh sama sampai ke rumahnya, ataupun di mana pergi dia tidak boleh sama. Sekumpulan kalau 5 ekor berjalan, dia akan tertinggal di belakang, tidak boleh berlomba bersama-sama, maka di situ tidak sah korbannya. Yang pertama. Dan yang seterusnya, dan tiada bulu yang nyata, bulunya sekira-kiranya tiada nampak salah satu daripada dua matanya memandang, dan jika sebiji matanya sekalipun, maka jika sekiranya buta, lebih-lebih lagi tiada memadainya. Sekiranya ataupun lembu itu tidak berbulu, bulu tak ada lah tu, sekiranya ada bulu yang ada dekat mata je, mata tu, bulu di mata tu tertutup mata dia. Nak makan batang pisang, tengok-tengok ada batang niok kan, padahal kena makan batang pisang, tapi dia pergi makan batang niok, nak gigit tak pecah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau mata tu buta. Maka sekiranya lembu tu kita buat pilih untuk buat korban, tidak sah korbannya. Sembelih sah, boleh makan daging, tapi bukan dia jadi daging korban. Dan seterusnya, dan tiada memandai dengan yang sakit nyata, sakitnya sekira-kiranya zahir dengan sebabnya kurus dan buruk rupanya dan dagingnya. Tetapi jikalau sakitnya yang sedikit, tiadalah mudaratkannya. Maka sekiranya lembu itu dah sakit, berlaku di luar sana, lembu sakit. Yang ni berlaku bukan tuan ini nak beli lembu, dia suka pelepas orang tengah. Orang tengah ni pula dia cari makan. Dia cari makan. Bagi contoh jumlah lembu sekok 3,000 contoh. Dia cari kalau nak beli betul-betul lembu RM3,000, poket dia tak masuk. Mau tak mau cari hak murah sikit. Tengok lembu ada hak sakit, kurui, dia pun ambil, dapat dengan harga RM2,000, RM1,000 masuk dalam poket orang tengah. Maka dia pun buat main lembu. Maka tengok-tengok lembu itu sakit, kurui. Bila serah kepada orang yang nak buat korban, pengurusan, serah kepada masjid, pihak masjid tengok, siapa-siapa tengok lembu tu, Allah, siapa beli lembu? Mula mulut bunyi. Bila bunyi demikian, maka tidak sah korbannya. Panggil tuan dia, dia memang tengok, Allah, takkan lembu ni 3,000. Panggil tuan yang beli, yang tengah tadi, 3,000. Siapa beli kat mana? Jawab lambat. Bila jawab lambat, habis tukar lembu lah, tak payah tanya banyak dah. Dah jawab lambat tu sudah faham lah kan. Jawab lambat sudah faham, maka tukarlah lembu. Mau tak mau kamu kena cari juga bagi dia pada hari ni kena sampai. Cari sungguh, akhirnya dia kena keluar poket dia sedikit, RM200, RM3,200 contohnya.
Kan? Sebab apa? Sebab dia nak masuk poket, akhirnya dia kena keluar duit sedikit nak buat penipu dan sebagainya. Maka sekiranya lembu tu sakit, boleh menyebabkan dia kurus, maka jangan buat korban itu. Dan seterusnya yang keempat adalah tiada dengan kurus yang kering otak tulangnya, maka inilah 4 perkara. Ataupun lembu tu tak sakit tapi kurus kering, kan? Tengok pun memang tiup pun boleh tumang, kan? Tiup pun boleh tumang, kurus kering, kan? Kita kena melihat perkara ni, sekiranya lembu kurus kering di akhirat di sana, bagaimana nak jadi tunggangan lembu tu, kan? Dalam dunia kita tengok pun dah tak larat. Di titik siratal mustaqim di padang di sana, di akhirat sana, bagaimana nak jadi tunggangan? Di dunia pun kita tengok dia pun dah tak larat. Kalau kita naik saja, boom, dia jatuh. Esok bila kita tengok yang lain tu lintas, bawa laju, lembu elok. Hak kita naik tak boleh nak berjalan, kan? Di situ baru kita nak sangka, Allah, silapnya aku. Maka kita cari yang sebaik-baiknya 4 perkara itu. Saya pilih yang tertentu sajalah. Baik, yang akhir sekali, bab yang meninggalkan mengambil bulu atau rambut bagi mereka yang hendak berkorban. Ya, yang ni sunat bagi sesiapa yang nak buat korban. Bagi sesiapa yang nak buat korban, sunat. Apa dia? Mengambil bulu ataupun rambut bagi mereka yang hendak berkorban. Ya, ketahuilah kiranya saudaraku, seseorang yang hendak menyembelihkan korban, adakah ia boleh bercukur dan membuang kuku dan menggunting misai dan mencabut bulu ketiak dan sebagainya. Sebut terang ketiak ni bunuh. Sebagai dari sehari bulan Zulhijjah sampai 9, maka boleh dapat jawab daripada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Tirmizi dengan katanya, An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a Zulhijjatil wa arada an yuhdhuha fala yukhadhna min sya'rihi wala min azfarihi. Diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, barang siapa melihat ia akan sehari bulan Zulhijjah dan menghadaki dia bahawa menyembelih korban, maka Ummu Salamah sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa-siapa yang nak buat korban, bila dia nak buat korban, dia melihat hari ni berapa Zulhijjah? Satu hari bulan, maka mungkin yang tadi kita dah buang misai dan sebagainya, terlepas besari tak apa, kan? Maka kalau kiranya kita nak buat korban, kita melihat satu hari bulan Zulhijjah itu akan sehari bulan Zulhijjah dan menghendaki bahawa menyembelih korban, maka janganlah mengambil ia daripada bulunya dan tiada daripada kukunya. Maka semuanya itu kita jangan potong. Kuku jangan potong, misai ataupun janggut jangan gunting, termasuk rambut, termasuk ketiak, termasuk bulu-bulu ari dan sebagainya, mana ada bulu, kan? Semuanya jangan potong daripada 1 hari bulan sampai 9 hari bulan. Jangan potong, sunat. Seperti mana sunat, seperti mana orang yang ihram ketika mana menunaikan haji. Perkara itu pun mereka tidak boleh buat. Dah telah pakai ihram, duk pergi buat kerja tu, dia kena bayar dam dan sebagainya. Maka itu yang tu ditegah oleh ketika mana mengerjakan haji. Tapi bagi kita bukan tegah, sunat jangan potong. Tapi kalau dia simpan misai, kalau 3-4 hari misai dia cukup panjang, 3-4 hari saja misai dia minum air lagi, dengan misai dengan air tu sekali jalan. Tengok kena teh tarik pula, minum teh tarik, tengok buih duduk kat misai ni penuh. Hukum dia makruh, kan? Misai dengan air masuk tu hukum dia makruh. Mau tidak mau kena potong juga. Sebab apa? Nak jaga sunat tapi duk kena pada makruh, maka lebih baik potong. Tapi dalam syarak seelok-eloknya kalau nak misai tu sentiasa jaga, kan? Kalau nak taruh misai, taruh janggut sekali, kan? Kalau nak taruh misai semata-mata, yang tu kurang baik kata ulama. Sebab dalam agama kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur ketika mana berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang tu sedikit sebanyak saya berkongsi dengan tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan ada ingin nak menanyakan soalan berkaitan dengan korban ataupun dan sebagainya, saya buka soalan pada tuan-tuan, insya-Allah.
ada satu tempat saya sebut mengenai kurban, bagaimana cara mengurusnya. Ada satu tempat berlaku orang yang buat kurban, dia masuk satu bahagian kurban. Biasanya daging akan lungguk satu tempat, gotong royong akan masukkan dalam plastik. Kalau kata keputusan kata satu rumah, satu kebun itu sekilo akan masuk dalam satu plastik biasanya. Maka dalam ketika proses itu, orang gotong royong ni kena ada hikmah sikit kan, orang gotong royong. Berlaku satu kes orang gotong royong, potong daging dia, potong-potong sampai dekat dia daging batas pinang, dapat yang paling sedap kan. Dia tengok, maka dia pun masuk dalam plastik. Masuk dalam plastik, terus masuk atas motor, letak dalam motor. Sedang gotong royong belum selesai lagi. Gotong royong belum selesai. Maka orang yang buat korban tadi melihat, oh dah awak ambil awal. Dia dengar, orang buat korban dengar. Orang yang buat korban disebut perkataan itu. Orang yang buat daging tadi dengar. Dia pun kata, buat korban tadi bunyi apa dah? Korban apa saja, dah korban dah, jangan duk bunyi. Kawan pun sengap, tadi nak kata apa kan. Padahal perbuatan dia tu menyebabkan hati dia terguris, hati orang buat korban itu. Maka bagaimana korban dia untuk dapat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila hatinya rasa tak senang kan. Rasa tak senang, boleh jadi korban itu jadi tidak dapat manfaat pada diri dia. Sebab ikhlas ini bukan senang. Sebab tu nak jaga hati ikhlas pada orang yang korban, termasuk orang yang buat kerja itu. Maka ada sebahagian pula dalam duk buat proses-proses, tengok-tengok kaki lemu dah sampai temu tu, sedangkan gotong royong belum habis lagi. Maka yang buat korban, dah ambil awal sungguh dia ni. Hang buat korban tadi kata apa, duk sengap. Akhirnya merosak ibadah korban bagi seseorang. Maka mau tidak mau, yang buat pengurusan korban, ketika mana nak korban itu baca doa dan sebagainya, maka kata-kata nasihat kan, minta semua yang kita ada ni tolong jasa baik tuan-tuan kan. Kita buat gotong royong, biar kita selesai ke semuanya, kita bungkus ke semuanya. Dah habis selesai untuk gotong royong, kita agihkan tulang-tulang bagi dapat masing-masing. Sebelum itu jangan siapa-siapa ambil kan, selesaikan dahulu. Maka insya-Allah tahun hadapan dia akan bertambah orang buat korban. Sebab dia tengok ibadah itu semuanya buat kerja dengan baik. Tidak siapa ambil daging awal. Dah tai pinang ada pun, tak boleh ni yang kita selesai dulu. Dia tak buah dalam mutu awal-awal. Kadang-kadang dia buah mutu awal-awal lagi. Ni aku nak balik sana, orang perempuan aku panggil sekali aku main lain. Dia buat balik daging dulu. Dia main pula, ambil balik kaki pula. Oh, tak jadi. Maka kita kena jaga adab tata tertib, terutamanya orang buat korban, supaya apa? Niat dia itu menjadi sempurna sehingga selesai korban. Sekiranya dalam pertengahan dalam proses daging itu dia melihat perkara orang yang ambil, dia akan menyebut, oh ya awak ambil awal ni, tak habis kerja lagi ni. Maka niat tadi daripada awal buat korban, rosak niat itu. Mau tidak mau tunggu sehingga habis orang buat gotong royong, habis kerja dah baru ambil yang mana dapat. Kalau tak dapat balik tangan kosong kan. Sebab kita tak buat korban gotong royong, kita korban tenaga kan. Sebab dah kalau daging tak cukup, korban tenaga. Korban tenaga, balik tangan kosong. Sekiranya tidak ada daging, tapi belum ada lagi lah orang yang buat gotong royong ni, pihak pengurusan akan bagi orang yang buat gotong royong. Dan yang keduanya, orang yang sembelih tidak boleh ambil upah. Upah dia tidak boleh ambil kan. Dia kalau dia letak seekor lembu RM50 ataupun RM100 untuk sembelih, tidak boleh, hukum dia berat kan. Maka sekiranya orang pengurusan dia nak bagi dengan ikhlas, itu dia nak bagi cerita lain. Tapi kalau dia minta upah, tidak boleh kan, tidak boleh, hukum dia haram. Sebab sembelih korban tidak boleh ambil upah dan sebagainya. Sebab tuan-tuan tak tanya, saya jawab sedikit sebanyak. Baik, ada soalan? Tak ada. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina 'ala siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.